Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Nama kitab kita ni Riyadhus Salihin, maksudnya taman orang-orang yang saleh. Kita nak jadi orang saleh, gimana? Masuk dalam taman kita ni, insya-Allah. Masuk dalam taman kita. Kita sudah berada dalam Kitabul Adab, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang adab dan akhlak seorang Muslim. Bab yang ke-89, Bab istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil mukhatabi wa takririhi liyufhama idza lam yafham illa bizalik. Agak panjang dia punya tajuk. Bab istihbab, elok, disunatkan menerangkan, menjelaskan perbicaraan, tutur kata kita, ucapan kita, dan mengulanginya. Kalau perkataan itu agak sukar dipahami, kita ulang sampai 3 kali, agar dapat difahami oleh para pendengar. Apabila orang itu tidak dapat memahami kecuali dengan cara yang tersebut. Maknanya kalau pendengar tajuk yang kita bincang ini ataupun perkataan yang kita guna ni agak sukar untuk dipahami, maka kita kena ulang, takrir, ulang balik, sekali, 2 kali, 3 kali. Tanya pula, faham? Faham? Faham pun kena dengar dia kata macam mana. Ada setengah orang ni kalau kita tanya, faham? Dia kata, faham ustaz. Kalau dia jawab, faham ustaz, hati-hati tuan-tuan. Siapa yang faham? Ustaz yang faham, bukan dia. Itu jadi masalah juga. Jangan biarkan kita ni terperangkap dengan cerita kita sendiri. Dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia tak bawa ayat lagi. Cukuplah dengan ayat-ayat yang telah kita baca dalam siri yang lepas. Kemudian dia langsung pergi ke hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis nombor 696. 696. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalatha hatta tufhama anhu. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Maksud hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu. Anas meriwayatkan hadis ini. Dia berkata bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, mengucapkan sesuatu, kebiasaannya baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengulanginya sebanyak 3 kali, sehingga benar-benar dapat difahami. Nabi kita ulang untuk apa? Untuk difahami. Untuk difahami. Wa iza ata ala qaumin. Dan apabila Nabi SAW pergi ke mana-mana kaum, pergi mana tempat mana kaum, fasallama alaihim, kebiasaannya baginda akan mengucap salam kepada mereka.
sallama alaihim thalatha, 3 kali. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maksud hadis ini iaitu seeloknya kita perjelaskan semua kata-kata kita, ucapan kita. Kita pastikan apa yang kita kata, apa yang kita ucap itu dipahami oleh para pendengar, dipahami oleh para pendengar. Tapi bukan semualah, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu bukan macam tu. Artinya bila ada perkataan yang penting, perkataan yang perlu kepada perhatian, yang perlu kepada penjelasan, maka di situ Nabi kita akan ulang balik supaya semua para pendengar dapat memahaminya. Dan bila dia pergi mana tempat, dia akan bagi salam. Assalamualaikum. Tak jawab. Ulang sekali, kali yang kedua. Assalamualaikum. Tak jawab lagi. Sekali lagi. Assalamualaikum. Tak jawab juga, balik. Ini berlaku kepada satu kes. Nabi SAW pergi rumah seorang sahabat, dia bagi salam. Sahabat tu ada dalam rumah, dia jawab perlahan. Waalaikumsalam. Nabi bagi salam yang kedua, dia jawab Waalaikumsalam. Jawab perlahan. 3 kali Nabi bagi salam. Sepatutnya kali yang ketiga dia jawab lah. Tak payah lagi jawab perlahan-perlahan, kan? Nabi balik. Bila dia tengok Nabi pusing balik, sahabat ni kejar. Ya Rasulullah, kami dengar dan kami dah jawab tadi. Cuma kami mengharapkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak lagi akan beri salam, sebab salam Nabi itu berbentuk ucapan, doa. Kami nak kesejahteraan, keberkatan daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengatakan niat dia baik tapi cara tak betul. Tak bolehlah macam tu. Menyusahkan orang yang datang dan menyusah hati sampai peringkat Nabi pasal pusing balik, kan? Kita kata tak kena. Maka zaman kita hari ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak buat? Kita pergi rumah orang, kita bagi salam. Rumah yang besar. Kalau setakat bagi salam di pintu kadang-kadang salam bukan di pintu rumah, pintu pagar, pintu gate. Lagi tak dengar. Takkanlah kita nak bertompik. Jiran pula yang jawab salam. Tuan rumah tak keluar-keluar juga, kan? Maka kita mengatakan kita kena kembali kepada uruf zaman kita. Uruf zaman kita ini rumah besar dan alat perhubungan juga sudah ada. Ada setengah orang ni di tepi pagar gate dia tu ada loceng. Kan ada sui loceng, kita tekan. Tekan boleh 3 kali dulu. Dia tak jawab juga baru kita balik. Mungkin tak ada kat rumah. Jangan bagi salam bertempik di pintu pagar orang. Ataupun kita guna pendekatan media baru, medsos, media baru ni. Sebelum kita pergi, kita dah call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Voice kata. Tuan Syekh voice, yang kita pakai voice kan, ni pakai mic Google. Kata lebih kurang 15 minit lagi nak sampai. Ini maklum awal. Bila sampai depan tangga, depan rumah, Assalamualaikum. Sekali lagi telefon. Bila tuan rumah buka, barulah kita salam secara bersemuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau kita beri macam ni, 3 kali bagi salam dekat pintu pagar, jawabnya 10 kali pergi pun tak masuk rumah kita macam ni. Sebab pagar kat luar, rumah kat dalam ada setengah pagar ni, kalau tanah dia luas, jauh jarak. Maka kita kena kembali kepada uruf zaman kita, bagaimana salam zaman kita. Mungkin kita tekan loceng 3 kali, tak jawab juga, kita call 3 kali, tak jawab, kita balik, itu lain cerita. Alhamdulillah. Tetapi kalau sudah buat perhubungan awal, besok kita dijemput makan tengah hari di rumah kawan. Bila? Bermula selepas solat zuhur 1:30 contohnya, jam 2. Kalau dah kita pun dah janji, tak payahlah pergi 3 kali bagi salam lari balik. Itu lain, sebab kita sudah janji, sudah ada perjanjian, sudah ada temu janji dan sudah ada maklumat. Jadi alhamdulillah.
Kita pun sama juga, banyak dalam isu 3 kali ni. Contohnya kita tak boleh berkelahi bermasa muka selama 3 hari. Bila jumpa, Assalamualaikum, tak jawab. Esok, Assalamualaikum. Jadi kita kena ulang sentiasa lah. Baiklah para pelajar sekalian, itu gaya khitab, uslubul khitab wal kalam. Cara Nabi SAW ajar kepada kita bercakap, berinteraksi, berkomunikasi. Kita kena sebut perkataan yang sukar sampai 3 kali. Contohlah, bila ana kuliah kepada para pelajar sekalian, ada perkataan yang pelik kan. Saya kadang-kadang ana eja sebut huruf. Contohnya madbut, contohnya kan, mim, dot. Jadi kita nak supaya pelajar ni boleh tulis, oh begini perkataan dia. Ini biar jelas, biar semua orang yang belajar itu jelas. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-697. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu man yasma'uhu. Rawahu Abu Daud. Maksudnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ucapan Nabi, perkataan Nabi, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarnya. Orang yang tak faham tu bukan tak faham, bukan dia tuli telinga, tapi tuli mata hati. Itu yang tak faham. Geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab, segala Pak Abu yang ada atas dunia, yang duk kacau Nabi pagi, petang, siang, malam, dia bukan tak faham ucapan Nabi, tetapi mereka mentulikan telinga, membutakan mata, membutakan hati, yang menyebabkan mereka tak faham apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya. Berbahaya kata orang. Buta mata fizikal orang lain boleh tuntun. Tapi kalau sudah buta mata hati, siapa yang boleh beri panduan? Allahul musta'an. Kita kata Allah lah yang membantu kita, para jemaah sekalian. Tak ada siapa lagi yang boleh beri pertolongan kepada kita. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa setiap orang yang bercakap mesti jelaskan ucapan dia supaya dipahami oleh orang. Di antara caranya, suara kita mesti jelas. Suara kita kena wadih, lantang. Kerana itu hari ni berbagai-bagai alat orang buat kan. Alat media ni, ada mikrofon, ada mic, ada wayar sangkut sini, ada yang pasang dekat sini, macam-macam gaya. Yang pentingnya suara sampai, suara jelas, perkataan dipahami. Itu yang dituntut. Yang dituntut. Lebih-lebih lagi kalau kita bercakap tentang halal dan haram. Kita bercakap tentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, biar jelas. Perkataan ini ambil daripada mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cakap sekian-sekian. Kemudian hadis ini dihuraikan oleh para ulama yang muktabar, maknanya sekian. Itu jelas. Ini kalau kita duk bercakap seorang kita je cerita pelik-pelik kan. Allahu Akbar. Tapi begitulah saya duk perhati tengok. Orang suka benda pelik. Orang suka benda pelik. Sehingga kan dalam masal bahasa Arab kata khalif tu'raf. Tanda tuan-tuan. Khalif tu'raf. Membuat benda yang pelik, orang pun suka lalu. Orang kenal awak ni. Oh, hebat dia ni. Cerita yang dia bawa ni tak pernah dicerita oleh ustaz-ustaz lain. Sebab ustaz lain tu tak berani nak cerita. Sebab mereka takut kita terbawa cerita-cerita yang palsu, cerita rekaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila sahabat-sahabat berkempen, pastikan hadis yang jelas, yang sahih kan, bukan hadis yang lemah, yang dhaif. Maka timbul perbincangan. Jangan samakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Kita kata memang tak boleh samakan. Yang dhaif ada kategori dia. Ada dhaif yang berat, ada dhaif yang ringan, ada dhaif yang biasa,
dhaif dalam fadailul amal, dhaif dia dalam perkara-perkara hukum hakam. Para ulama telah bincang. Tapi kalau hadis ni telah dihukum palsu oleh semua para ulama maudhu', macam mana kita nak angkat? Jadi yang kami bimbang sekarang ni para jemaah sekalian, dibimbangi hadis palsu dijadikan sahih. Itu lagi dahsyat. Jadi kalau kita kata hadis dhaif tak sama dengan palsu, kita kata betul. Tapi kalau ambil hadis ni palsu, hadis ni telah dinyatakan maudhu', palsu oleh ulama-ulama muktabar, tapi kita masih lagi buat cerita, buat ceramah, buat macam-macam kita punya kisah, kita mengatakan itu lebih dahsyat. Dah orang kata dah palsu ni, maknanya benda tak betul lah. Nama dia pun palsu. Kan? Saya gurau-gurau dengan orang, kita kata barang palsu, barang tiruan, dalam barang-barang bolehlah kita pakai. Nah, tapi kalau brake kereta beli yang tiruan, tak beli yang asli pun bahaya juga. Kadang-kadang pasang tak kena, brake tak makan, bahaya. Kata dia orang, yang palsu, yang tidak berbahayanya gigi palsu. Itu dapat lagi cantik tuan dia. Dah. Asalnya gigi tak ada, bila dipakai gigi palsu, comel semula. Lain cerita. Tapi hadis palsu jangan sama dengan gigi palsu. Hadis palsu, hadis maudhu', la. Maka kita kena kempen. Hadis dhaif tak sama dengan hadis palsu, tapi hadis palsu jangan dijadikan dia sahih di dalam asas berita cerita yang kita bawa. Masya-Allah. Tamatlah para jemaah sekalian, maknanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wadih, jelas. Dia ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, kan. Jadi kalau kita ada yang sahih-sahih, lebih utama yang tu. Kalau tak ada juga, kita pergi kepada yang dhaif tapi dengan syarat-syarat yang telah disebut oleh para alim ulama kita, alhamdulillah boleh diterima. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Maka kita kena teliti dalam semua perkara untuk menjaga kesucian, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu benda itu palsu, kenapa nak sandar ke Nabi? Kenapa nak sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik para pelajar sekalian, tamatlah kita bab 89. Imam Nawawi dalam bab ini hanya bawa dua hadis. Hadis 696, 697. Sekarang ni kita berpindah kepada bab yang ke-90. Tengok pelajar, bab yang ke-90. Dalam kitab kita Riyadhus Salihin. Ana dah ulang banyak kali. Riyadhus Salihin mana-mana versi, mana-mana naskah, insya-Allah sama ya. Cari bab, cari tajuk dia. Bab yang ke-90, babu isra'il jalis li hadithi jalisihi allazi laysa biharamin wastinsatil alim wal wa'izi hadiri majlisihi. Itu tajuk dia. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia letak dalam Riyadhus Salihin, tajuk dia tu itulah khulasah kepada perbincangan kita. Apa dia tajuk ni? Panjang ni. Bab kewajipan, bab mendengar perbualan. Perbualan yang membicarakan perkara yang tidak diharamkan. Contohnya kita duduk dalam majlis, orang ni duduk berbual tentang biasa-biasa, ikut musim. Oh, sekarang ni musim durian, di kampung saya tu ada di dua belah lah, ada takar panjang lah, macam-macam dia cerita. Nah, kawan seorang lagi pula, oi, kampung saya banyak peta. Hidup cakap peta dengan durian. Silakan. Dua-dua nanti bertemu dalam pinggan, kan? Tapi kalau dia bercakap itu perkara yang diharamkan, jangan cuba-cuba dengar. Dia duduk mengumpat orang, kita buat dengar. Buat ada ya lah. Kalau kita mampu menjadi kewajipan kepada kita, apa dia? Ingkar. Nasihat. Larang, saudara. Busuk teh bau daging bangkai ni, bau daging mayat ni, kenapa kau makan? Jadi kita sentapkan dia. Baik. Itu perkara yang pertama, kita dengar. Boleh kita dengar orang berbual sekiranya tidak rahsia dan tidak membawa kepada perkara haram. Tapi kalau dia kata ni rahsia ni, ada benda yang tak boleh orang lain dengar, jangan kita hintai-hintai dengar pula. Ini ada setengah orang ni suka mengintai dengar, kan? Sekarang ni dia tak intai, dia bawa alat rakaman, dirakamnya senyap-senyap, letak bawah meja, letak dalam baju, macam-macam ni. Waktu saya nak beli alat ni MP3 ni kita beli untuk ni, rakam suara.
Kadang-kadang yang rakaman live kita ni ataupun suara kita ni tak masuk, wayar tercabut, jadi kita ada backup. Maka orang yang jual cakap, dia kata, tuan, ini bagus ni. Kalau kita nak pergi mesyuarat ke, kita nak cakap dengan orang ke, nak interview orang, letak je kat sini. Oh, yang ingat pen. Rupanya kita duk rakam. Ini semua perakam-perakam ini kalau tidak diizinkan, maka dia jadi perbuatan haram. Sebab dia panggil mengintip rahsia yang tidak diizinkan, tidak dibenarkan. Jangan buat. Baik. Yang kedua, serta anjuran kepada tuan guru, para ustaz, pemberi nasihat agar memerintahkan orang-orang yang hadir dalam majlisnya supaya memerhatikan ucapannya. Kita tuan guru, kita ustaz cakap, tuan-tuan, saya ambil perhatian. Tengok orang duk berbual ke, duk berkelahi ke. Contohnya, waktu kita live ni kan, ada setengah orang dia tulis macam-macam kat bawah. Macam duk bual-bual sama guru dia. Kita kata, ini juga termasuk dalam tidak beretika di dalam majlis ilmu. Hati-hati. Maka menjadi kewajipan kepada saya menegur. Tuan, jangan duduk bercakap, duduk bual kat bawah ni. Dalam grup ni. Fokuskan kepada ucapan kita ni. Kalau perlu dicatat, catat. Tapi bukan berbual. Bukan berbual sama-sama dia. Baik. Mana dua perkara dalam bab ini. Yang pertama, apa dia? Kita boleh dengar perbualan orang yang tidak rahsia, yang bukan maksiat. Yang kedua, menjadi kewajipan kepada tuan-tuan guru, para penceramah, minta supaya para pendengar fokuskan kepada ucapannya, mencatat, menulis dan mendengarnya dengan cara yang baik. Dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa satu je hadis. Hadis nombor 698. Hadis nombor 698. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' istansitin nas. Thumma qala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada waktu Hajjatul Wada', sewaktu Nabi pergi haji yang terakhir. Tanda tuan-tuan, Nabi pergi haji berapa kali? Sekali je. Iaitulah pada Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila balik ke Madinah selepas haji, akhir Safar, Nabi kita mula sakit, kan? Dan Nabi kita wafat, ada riwayat mengatakan 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Sewaktu Hajjatul Wada', pada waktu petang hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku, Jarir kata, agar memberitahu kepada orang supaya memerhatikan dan mendengar nasihatnya. Jabir, istansitin nas, minta semua orang diam. Sahabat-sahabat sedang bermunajat, sedang berdoa, berzikir, beriftihal, tengah duduk menangis. Istansitin nas, suruh mereka diam. Ini hadis Jarir. Juga Bilal juga telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal istansitin nas, minta semua orang diam. Panjang tuan-tuan, hadis ini sangat menarik. Tapi anda rasa masa kita tak sempat, saya bagi rujukkan kepada para jemaah sekalian. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube kita ni, di bawah tajuk Rehlah Haji. Rehlah Haji yang saya ceramah kuliah tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Khutbatul Wada', khutbah Nabi di Arafah. Istansitin nas. Pada waktu itu, waktu petang hari. Petang dah hari. Nabi SAW beritahu, suruh manusia diam.
Sahabat-sahabat bila dengar perintah diam, bila bagi tahu jari bagi tahu, semuanya angkat kepala. Apa baginda Nabi sallallahu nak bagi tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu Nabi berada di atas unta. Dia berdiri di atas unta supaya orang semua nampak. Nabi kita duduk di tepi Jabal Rahmah di Arafah. Nabi bagi tahu pada sahabat, diam. Aku telah didatangi oleh malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala telah maklumkan bahawa Allah kabulkan amalan kebajikan yang kamu lakukan pada hari ini dan Allah maafkan kesalahan yang kamu bawa. Subhanallah. Ketika itu Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, alana hadhihi khasah am li jami'in nas? Rasulullah, kelebihan ini untuk kita hari ini yang haji bersama Nabi ataupun setiap tahun orang datang ke Arafah? Nabi SAW beritahu, bal. Nabi kata, tak, semua orang yang datang ke Arafah, inilah kelebihan Allah Ta'ala anugerahkan. Tuan-tuan, minta maaf. Tajuk ini sangat menarik, tapi kita kena habiskan kitab kita. Tengok dalam risalah, dalam siri-siri kuliah saja dalam rihlah haji. Di antara ucapan Nabi SAW, Nabi kata apa? La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi kata apa? Janganlah kamu kembali menjadi kafir setelah sepeninggalanku. Maknanya bila aku wafat nanti, bila aku mati, jangan sekali-kali kamu menjadi kafir yang kemudian antara kalian saling memenggal leher orang lain, mana berperang sama sendiri. Pesanan Nabi SAW ini, pesanan Nabi SAW ini telah memberi kepada kita peringatan besar. Umat Islam jangan kelahi sama kita. Tapi yang terjadinya apa? Umat Islam berkelahi sama dia. Dia boleh bertanda-tanda tangan, buat satu kenyataan, bayan bersama dengan orang bukan Islam, tak apa. Yang penting sama orang Islam kita kelahi. Allahu Akbar. Maknanya kita sudah tidak ikut lagi. La tarji'u ba'di kuffar. Jangan pukul sama-sama sendiri. Itu yang terjadi. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik para jemaah sekalian, dalam hadis ini menunjukkan bahawa guru, ustaz boleh tegur para pelajar. Semua pelajar diam, minta perhatian, saya dengar, saya tulis, boleh. Yang kedua, insat lil ulama, bagi menjadi kewajipan kepada para pelajar, diam, dengar, perhati kepada ucapan yang disampaikan oleh sang guru. Mana dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan cara penerimaan ilmu ada 5 tahap tanda pelajar. Yang pertama, al-istima', dengar. Thummal insat, diam. Kalau kita dengar sambil bercakap, tak akan fokus. Dengar orang bercakap tapi kita bercakap juga, mana nak tahu? Ini masalah. Dengar, diam, insat. Yang ketiga, al-hifz, kita kena hafal. Kita kena ingat ilmu yang kita belajar. Yang keempat, al-amal, beramal dengan ilmu. Yang kelima, an-nashru, sebarkan. Jadi 5 tahap ilmu. Dengar, diam, hafaz, amal, sebar. Tanda tuan-tuan, 5 ni kena ada. Tapi kalau dengar saja, tidak diam, tak akan, kita tak fokus kepada ilmu yang kita belajar, maka dia tidak akan dapat maklumat. Jadi kita kena ada 5 perkara. Kerana itu para ulama, di antara cara kita nak faham ilmu dan nak supaya ilmu kita ingat, dengan cara kita amal, ajar kepada orang. Kalau kita tak ajar kepada orang, dia mudah lupa. Mudah lupa. Jadi para jemaah sekalian kena belajar kan. Baiklah, itu cara 5 perkara yang kita kena ada. Alhamdulillah. Baik, kita pergi ke tamat dah bab kita ni. Kita masuk pada satu bab yang terakhir lah.
dalam perbincangan kita ini insya-Allah bab yang ke-91. Bab 91, babul wa'zi wal iqtisadi fih. Babul wa'zi wal iqtisadi fih, bab memberi nasihat dan anjuran agar tidak berlebihan dalam perkara tersebut. Maksudnya bila kita nak bagi tazkirah, nak bagi ucapan, nak bagi ceramah, jangan panjang-panjang dan jangan berat dia punya isu. Bila isu tu berat, orang tak faham, orang akan lari. Dan apabila panjang sangat, manusia akan jemu. Lama ustaz ni. Ceramah 2 jam, duk cerita benda sama, tak sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Kita fokus kepada tajuk kita. Kita kena ada kitab. Sebab itu ustaz-ustaz, para pendakwah, para guru kena ada nota nak kuliah. Ada nota, baru kita fokus. Kita sendiri itu fokus kepada apa yang kita nak sampaikan. Tapi kalau tak ada nota kat depan, kita pergi sana, pergi sini, turun naik, entah apa. Akhir sekali para pelajar pun tak faham ustaz nak cakap apa tadi. Kan? Macam-macam dia punya kelemahan. Di sini Nabi kata babul wa'zi wal iqtisad fi, bab beri nasihat dan berpada-pada, makna jangan panjang. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita satu ayat. Ayat yang masyhur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu sambung ayat. Maksudnya serulah manusia, ajak manusia, dakwah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Yang kedua, al-mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Sambung ayat ini, wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara juga yang baik. Ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 125. Kata di para ulama, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala maratib ad-da'wah. Allah Ta'ala susun peringkat dakwah kita mengikut kedudukan manusia. Peringkat dakwah ikut kedudukan manusia. Maka orang yang menerima dakwah kita, dia tak lawan, dia mari pun nak dengar apa yang diucap oleh ustaz, tuan guru, tuan syekh. Maka ketika itu kita menggunakan al-hikmah, jalan yang baik. Galakkan dia supaya solat sunat, puasa sunat, bersedekah, baik ke orang, kan, khidmat kepada ibu bapa. Ayat 1. Yang kedua, al-qabil. Orang ni terima dakwah kita, tapi indahu nau'u ghaflah. Dia masih lagi lara, leka, lambat-lambat. Maka orang ni kita kena dakwah dia bil mau'izatil hasanah. Kita kena dakwah dengan nasihat-nasihat yang berkesan. Saudara, saya tengok saudara ni alhamdulillah rajin pergi masjid, rajin pergi surau, kan. Tapi lambat-lambatlah pergilah cepat sikit biar kita dapat pahala banyak. Contoh, maka kita dakwah. Yang ketiga, al-martabah yang ketiga, al-mu'anid, orang keras kepala. Al-jahid, lawan. Ketika itu jadilhum billati ahsan, kita kena mujadalah, berdebat dengan dia dengan cara yang baik. Ini 3 peringkat manusia. Suratul Nahl ayat 1, 2, 5. Baiklah, kita pergi kepada hadis dalam bab ini. Imam Nawawi bawa kepada kita beberapa hadis. Hadis yang pertama nombor 699. 699, wa an Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah qala
kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yuzakkiruna fi kulli khamis. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka dzakkartana kulla yawmin. Faqala ama innahu yamna'uni min zalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas sa'amat alaina. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Wa'il, nama dia Syaqiq bin Salamah radhiyallahu. Dia kata apa? Setiap hari Khamis Abdullah bin Mas'ud sahabat selalunya akan memberi nasihat pada kami. Maknanya kuliah, dalam bahasa kita sekarang ini kuliah mingguan Ibnu Mas'ud. Waktu itu ada yang mengusulkan, mencadangkan, wahai Abu Abdurrahman, dialah Ibnu Mas'ud itu, aku sangat ingin jika tuan bersedia memberi nasihat tazkirah pada kami setiap hari. Apa kuliah seminggu sekali ni? Hari-harilah Ibnu Mas'ud, kan? Jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak boleh melakukan hal tersebut kerana aku bimbang membuat kalian bosan, jemu. Sesungguhnya aku menghadkan waktu untuk menasihat kepada kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya kepada kami dahulu, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang kami berasa bosan. Nabi tak mahu sahabat rasa letih, rasa bosan, puas, maka Nabi tidak setiap hari kuliah. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, apa yang kita dapat daripada hadis ini para pelajar sekalian, iaitu kita kena ada jadual. Kalau setiap hari kuliah panjang, kita kata itu pun tidak elok. Habis kita buat macam kita sekarang ni musim PKP, eloklah kita buat Quran hari-hari, kan, setiap malam kuliah. Tapi walaupun setiap malam ada kuliah, masa dia pun bukannya lama sangat, maghrib hingga isyak, dan kita tukar subjek. Malam ni Riyadhus Salihin, malam besok Al-Jawabul Kafi, selepas pada itu kitab Hikmah Fiqhiyah, kemudian kitab Fathul Mu'in, kemudian kitab malam kelebihan Jumaat. Bila kita tukar-tukar, jadi tajuk itu berlainan, orang rasa tak akan jemu, insya-Allah. Itu di antara uslub gaya bahasa kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada hadis 700. Wa an Abil Yaqzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilu salah wa aqsirul khutbah. Hadal hadis rawahu Muslim. Hadis sahih itu riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abul Yaqzan. Siapa dia Abul Yaqzan ini tuan-tuan? Iaitulah Ammar bin Yasir. Gelaran dia Abul Yaqzan. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh lamanya seorang itu salat dan pendeknya khutbah yang diberikan merupakan tanda kepintaran seorang dalam masalah agama. Mana tanda orang itu bijak, khutbah dia pendek, salat dia panjang. Oleh itu panjangkan solat dan singkatkan khutbah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Cuma bila mari zaman kita ini, kita tengok macam tak seimbang. Khutbah panjang sikit, solat pendek sikit. Kadang-kadang solat pendek banyak, kan? Bagaimana kita nak merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar ini? Bagaimana? Jawab dianya, kita tengoklah uruf zaman kita gini. Khutbah tempat kita lebih kurang 20 minit. Khutbah yang pertama, yang kedua ada setengah 25 minit. Kalau setakat itu bukanlah panjang, kan? Tetapi kalau khutbah Jumaat sampai 1 jam, lah,
itu panjang nama dia. Kalau kita nak kata Nabi pendek je khutbah, panjang juga. Kadang-kadang dia baca satu, sahabat ni kata aku dengan Nabi baca dalam satu surah panjang dalam khutbah dia tu. Maka panjang pendek tu kita kena tengok kepada urus suasana kita lah. Kita letak 20 minit itu tidak panjang. Habis solat kenapa pendek? Solat tempat kita ni Masya Allah, imam sendiri pun tak baca panjang. Dia baca apa yang Nabi kita baca, iaitulah surah Al-Jumu'ah, surah Munafiqun. Dia kadang-kadang dia baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah, kan? Itu menunjukkan. Maka tapi tuan-tuan kena ingatlah, jangan khutbah Jumaat sampai 1 jam, sampai 45 minit, itu panjang nama dia. Baik, kita pergi kepada hadis 701. Wa an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz atasa rajulun minal qaum. Hadis ni panjang, saya baca terjemahan supaya kita pendekkan masa. Daripada Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Muawiyah ni baru masuk Islam. Ketika kami solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang bersin. Tengah solat dia bersin. Dan dia belajar dah kalau orang bersin kita kena kata yarhamukallah, kan? Aku pun kata yarhamukallah. Semoga Allah Taala beri rahmat kepadamu. Orang-orang ramai membesarkan matanya pada pakak celik mata tengok apa Muawiyah ni cakap. Aku berkata, aduh, alangkah kecewanya aku. Apa ni orang pakak marah tengok aku ni, kan? Dan aku bertanya, kenapa kalian memandangku seperti itu? Kenapa tengok aku? Kemudian mereka menepuk tangannya pada paha mereka. Ketika aku lihat mereka bermaksud agar aku diam, aku pun terpaksa diam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, dia bersumpah. Muawiyah bersumpah, wallahi. Dia kata apa? Ma qaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, demi ayah dan bondaku, tidak pernah aku melihat seorang pendidik lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sebelumnya atau selepasnya. Demi Allah, baginda tidak membentak, tidak memukul, tidak maupun memaki aku, mencaci aku. Apa Muawiyah cakap? Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ajar Muawiyah, Nabi kata apa? Inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Nabi kata, wahai Muawiyah, sesungguhnya dia dalam solat tidak boleh bercakap-cakap dengan sesama kita, sama manusia. Walaupun seperti sepatah kata, tak boleh. Sebab solat itu untuk membaca tasbih, takbir, baca ayat-ayat Quran. Hal itu sama dengan sabda Nabi SAW ketika aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja melewati masa jahiliyah. Dan sekarang Allah telah mendatangkan Islam. Sebenarnya masih ada di antara kami orang-orang yang masih suka datang kepada bomoh. Muawiyah repot lah, Rasulullah, kami ni sebenarnya baru masuk Islam. Ada orang masuk Islam dah tapi minatnya bomoh. Bahaya ni. Bagaimana Rasulullah nak nasihatkan pada kami? Ni ada main bomoh lagi ni, kenapa? Maka nasihat kepada kami, baginda sallallahu menjawab, kamu dilarang datang kepada mereka. Nabi kata apa? Fala ta'tim. Jangan jumpa tukang-tukang tilik, tukang nujum, jangan jumpa. Tak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana pendapat Rasulullah jika ada di antara kami masih ada orang yang suka meramal nasib? Yatatayyarun. Yatatayyarun ni orang panggil mengambil sial, kesialan. Percaya biawak lalu depan, ular masuk dalam rumah, burung hantu datang, itu dia panggil tatayur, menganggap sial dengan benda-benda. Baginda menjawab, itu hanya perasaan dalam hati mereka.
maka tentulah hal itu tidak dapat menghalang mereka, yakni hal itu tidak akan memberikan pengaruh kepada apa-apun pada mereka sekiranya kita lawan. Maksud dianya, Nabi kata zaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Maknanya kita ni biasalah, daripada budak lagi kita dengar kan, oi ada biawak lalu tak boleh tu. Mana terdetik dalam hati kita, bahaya hari ni. Tapi kita jangan pedulikan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Lawan. Kalau tidak, kita terperangkap dengan tatayyur, menganggap kesialan kepada benda-benda. Baiklah para pelajar sekalian, apakah fiqh hadis yang panjang ini? Jawab dianya, fiqh hadis ini mengajar kepada kita adab bahawa Nabi SAW menegur para sahabat yang tersalah di dalam dalam perbuatan mereka. Jadi Nabi kata, was, bagi nasihat dengan cara baik. Dan jangan panjang-panjang. Tengok Nabi kita pendek ya. Nabi kata apa? Jangan pergi ke rumah orang ahli nujum. Kalau main tatayur, jangan hiraukan dia. Langgar aja dia punya kepercayaan. Itu dipanggil bahasa. Baiklah para jemaah sekalian, kita tamatkan perbincangan kita dengan hadis nombor 702, wa anil Irbad bin Sariyah qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun, wa dzakara al hadis wa qad sabaqa bi kamalihi fi babil amri bil muhafazati 'ala sunnah wa dzakarna anna at-Tirmizi qala innahu hadisun hasanun sahih. Daripada Irbad bin Sariyah. Hadis ni panjang. Nabi kita bagi nasihat yang panjang. Sehingga kata di Irbad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami yang menggetarkan hati dan mengalirkan air mata. Maknanya nasihat orang panggil sangat berkesan. Lalu dia menyebut hadis sebagaimana telah kami sebutkan secara lengkap pada bab perintah menjaga sunnah. Dalam hadis yang lepas lah, menjaga sunnah. Dan kami pun menyebut bahawa Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Baik para pelajar sekalian, kita tengok dalam bab yang lepas, babul muhafazati ala sunnah, hadis yang ke 107. Baik, kesimpulannya daripada bab ini, nasihat tu ada kalanya kita kena beri tengok tajuk sampai memberi kesan dalam jiwa manusia. Jangan duk main nasihat tak tahu apa, orang tidur pun nasihat lah. Mesti kuat. Yang kedua dalam hadis tadi, hadis Muawiyah tadi, Nabi larang daripada pergi jumpa bomoh. Jumpa dukun-dukun yang meramalkan benda gaib. Tahu masa depan. Siapa dia gini. Ni dia tilik dalam air dia tu, oh macam ni. Itu bahaya. Sebab dalam hadis Nabi kata, siapa dia pergi jumpa tukang-tukang nujum, tukang tilik ni, pergi tanya je. Tidak diterima daripadanya solat 40 hari. Tu baru tanya. Jangan suka-suka. Ni setengah orang dia suka-suka. Kita nak tanya je ustaz, bukan percaya pun. Pergi tanya tu 40 hari. Tidak diterima solat. Fasaddaqahum, kalau dia tanya, dia percaya, apa jadi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tu dikira kufur dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekupu pada Quran. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah kita bab 91. Kalau bagi nasihat jangan panjang-panjang. Kalau bagi nasihat biar jelas supaya orang faham. InsyaAllah kita sambung lagi bab yang ke-92, babul waqari was sakinah. Bab kita kena bersikap tenang, tidak gopoh. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.